والمسلمين خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد أنصار الله وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 47. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul. Lambat pun buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya nak pesan, sebelum kita baca Fatihah, kitab tu buka siap-siap. Kita apa mengaji pun, belum baca Fatihah tu buka kitab tu siap-siap. Tunjuk sikit semangat nak mengaji. Boleh faham? Tak mau dah baca bismillah dah baru nak buka kitab. Tu namanya orang malas. Baik. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Wa man sarrahu an yakuna akraman nasi falyattaqillahi. Wa man sarrahu an yakuna aghnan nasi falyakun bima fi yadillah awthaqa minhu min yadihi.
Barang siapa yang mahu menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang mahu menjadi manusia yang paling mulia, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa yang mahu menjadi manusia tu, bukan manusia, ta tu bunun. Dan barang siapa yang mahu menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaklah ia jadikan yang di dalam tangan Allah itu, yakni takdir Allah itu, lebih diyakini, yakni lebih baik. Tu dia ajar tu ba'alif yaqah, bayar. Berbetulkan ba'alif hamzah ya kaf. Ba'alif hamzah ya kaf, baik. Ba'alif yaqah jadi bayar. Lebih diyakini, yakni lebih baik dari apa yang ada di dalam tangannya, yakni apa yang di dalam kemahuannya. Pengertian dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 sifat. Yang pertama tawakal, yang keduanya takwa, yang ketiga redha apa yang ditentukan oleh Allah, yakni redha bil qada'illah. Maka barang siapa yang bersifat dengan 3 sifat itu akan memperolehi 3 perkara, iaitu 3 kemegahan dunia, bahkan dunia dan akhirat. Apa dia? Yang pertama, manusia paling kuat. Siapa bertawakal kepada Allah, maka dia jadi manusia yang paling kuat. Pasal apa? Dia bergantung di tempat yang tak akan runtuh. Tawakal ni maknanya kita bergantung kepada sesuatu. Kalau kita bergantung pada makhluk, makhluk tu akan mati. Bergantung pada YB, masa dia menang pilihan raya, maka dia senang lah dia. Tahun depan dia kalah, kita pun out of service. Betul tak? Tapi kalau bergantung Allah, Allah tak akan jatuh-jatuh, Allah tak akan mati, Allah tak akan musnah. Jadi bergantunglah kepada perkara yang maha kuat, supaya kita tak akan jatuh selama-lamanya. Yang kedua, manusia yang paling mulia. Siapa ada 3 sifat tadi, jadi manusia yang paling mulia. Dan yang ketiganya, manusia yang paling kaya. Siapa ada 3 sifat tadi, tawakal, takwa dan redha bil qada'illah, maka dia akan dapat 3 perkara. Manusia paling kuat, manusia paling mulia, manusia paling kaya. Apa lagi kemegahan dunia yang lebih daripada ini? Orang kerja pasal nak jadi kaya, orang makan ubat pasal nak jadi kuat, orang memuji diri pasal nak jadi mulia. Huraiannya, menjadi manusia paling kuat kerana orang yang ada di dalam hatinya tawakal ala Allah. Buah bari sehari dia baca tawakal ali Allah pula. Tawakal ala Allah, yakni berpegang teguh dengan Allah, bergantung dengan Allah. Itu kata tawakal, berpegang teguh dengan Allah, bergantung dengan Allah. Itu kata tawakal. Apa-apa hal pun dia rujuk Allah dulu. Apa-apa hal pun dia rujuk Allah dulu. Itu kata orang tawakal dengan Allah. Dia tak rujuk kepada kawan, dia tak rujuk kepada bank, dia tak rujuk kepada apa pun, dia rujuk Allah dulu. Nabi kata kalau kita ada masalah, berwuduk, kemudian tunaikan solat 2 rakaat, kemudian minta tolong dengan Allah. Jadi bila kita ada masalah, zikir dulu, kemudian fakir, zikir, fikir,
faqir. Zikir dulu, ingat Allah dulu. Kemudian baru kita fikir apa nak buat. Bila dah dapat pedoman, maka kita buatlah apa yang kita dapat pedoman itu. Dan kita fakir ilallah, iaitu mengharapkan Allah yang menjayakan. Zikir, fikir, fakir. Kita tak nak jadi orang fakir, kita jadi orang yang bertawakal, berpegang teguh dengan Allah. Baik. Jadi orang yang berpegang teguh hati dengan Allah, tidak ada lagi yang digeruni selain gerun kepada Allah. Dia tak gerun jadi miskin lah. Pasal dia kawan dengan yang maha kaya. Dia tak gerun, tak takut kalau dia mati lah. Pasal dia bersahabat dengan yang maha hidup. Dia tak takut dia dicemuh manusia dah. Sebab dia kenal yang maha mulia. Kalau kita kawan dengan agung, kita takut dah jadi miskin. Tak ada dah kawan baik minta duit dia bagi ya. Kalau kita kawan dengan agung, adakah kita takut kita akan dihina oleh manusia? Dah silap dia beri kita Datuk Paduka Tan Sri ya. Kalau kita kawan dengan agung, adakah kita takut jadi pakit? Tak dah. Ya, kita dah tak takut kalau sakit sekalipun. Pasal apa? Untung-untung sakit masuk hospital, dia bayar semua. Dia kaya. Apatah lagi kalau kita kawan dengan yang maha kaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita bersahabat dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Itulah maksud dia tadi. Dia nak terang lagi di bawah. Menjadi manusia paling mulia kerana orang bertakwa dimuliakan Allah. Firman Allah Ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Apa dia takwa? Apa dia makna takwa? Takwa ni maknanya takwa dengan makna al-wiqayah. Takwa maknanya al-wiqayah. Apa dia al-wiqayah? Maknanya ialah orang yang memelihara hubungan hatinya dengan Allah. Orang yang memelihara hubungan hatinya dan dirinya kepada Allah. Orang yang memelihara hubungan hatinya dan dirinya dengan Allah. Itu masuk kata orang yang bertakwa. Wiqayah maknanya memelihara. Wiqayah bukan makna takut. Takwa bukan dengan makna takut. Selalu orang kata takwa ni maknanya takut. Takwa bukan maknanya takut. Takwa maknanya memelihara, iaitu memelihara hubungannya dengan Allah. Takut ni salah satu di antara sifat takwa. Apa dia sifat-sifat takwa? Kita wajib tahu sifat-sifat takwa sekurang-kurangnya 10. Sebagai wajib fardu ain, siapa tak tu berdosa besar. Matinya mati fasik wal-iazubillah, kalau siapa tak tahu. Apa dia sifat takwa yang wajib kita tahu? Iaitu dinamakan juga sifat mahmudah, sifat terpuji. Apa dia? Baik, kita selalu sebut dah, cuma kita nak ulang. Yang mana dah tahu dia buat ulang kaji, yang belum tahu dia buat pengetahuan, yang lupa dia buat peringatan. Baik, apa dia? 10 sifat takwa yang wajib kita tahu sebagai wajib fardu ain. Yang pertama al-khaufu war-raja'u. Maknanya takut kepada azab Allah dan harap rahmat Allah.
takut kepada azab serta harap rahmat Allah. Kata Imam Ghazali, tak cukup juga dengan dua itu, kena tambah lagi satu. Apa dia? Kasih kepada ibadah. Jadi ada tiga: takut azab Allah, harap rahmat Allah, kasih ibadah. Takut saja tak jadi kalau harap dan kasih ibadah tak ada. Takut saja azab, tapi tak ada harap rahmat Allah, tak ada kasih ibadah. Takut saja, takut jadi gila. Orang yang takut, tak ketahuan, tak takut, tapi tak tahu apa dia takut. Orang gila. Satu, harap saja, tapi tak ada takut, tak ada pula kasih ibadah, pun tak boleh juga. Jadi sia-sia. Harap jadi orang kaya, tapi kerja dah, sia-sia. Itu namanya apa? Angan-angan mak jenin. Kasih ibadah, tapi tak ada takut kepada azab dan tak ada harap rahmat, dia akan sesat perjalanan. Dia akan sesat perjalanan. Itu dia. Takut kepada Allah, tapi tak ada kasih dan juga harap rahmat Allah, dia jadi gila. Ada harap, tak ada takut dan tak ada kasih ibadah, sia-sia. Ada kasih ibadah tapi tak ada takut dan tak ada harap, tu jadi apa? Sesat perjalanan hidupnya. Jadi dia kena ada tiga-tiga: al-khauf, ar-raja, al-mahabbatul ibadah. Takut azab Allah, harap rahmat Allah, dan kasih beribadah. Beribadah ni seronok, tak jemu dia, tak pedak dia. Ni ada pedak nak keluar pondok apa dah. Hai, pedak dua pondok ni Sat kena buat kerja, sat kena buat kerja, boring. Buat kerja teruk-teruk tak tu. Angkat batu besar lori, angkat lori, angkat excavator. Gila lu ustaz. Pagi-pagi buta suruh angkat lori. Pedak pondok-pondok. Makan tak bagi. Makan 2 hari sekali. Tak jadi, malam ni aku nak cabut, bawa timba. Ada nak cabut bawa timba malam ni. Gila dah ustaz ni, kata dia makan 2 hari sekali. Mana cukup. Kerja tengah mati, pagi-pagi suruh angkat lori. Pedak duduk pondok. Ada lagu tu. Kalau ada tak apa, buat macam mana. Baik, tu yang pertama. Sifat mahmudah yang pertama. Lagi ada dia balik-balik cuti raya ni, mak dia tanya, betul ke ustaz hang kata pagi-pagi angkat batu, angkat lori, makan 2 hari sekali? Betul mak oi. Bukan 2 hari sekali, 20 hari sekali. Tambah sikit. Tak mati pun hang no. Gula, setengah mati dah mak oi. Belum mati lagi. Siang hang tengok hang makin kuih lah Hazim oi. Dulu hang main mak pergi hantar gemuk. Balik-balik kuih kedeking, cancak kobeng kat dia berhenti. Berhenti ngaji lah Hazim oi, kata mak. Nah. Haikal oi mai dulu balik-balik kuih kering ni. Berhentilah, baliklah. Hilang semangat no. Susah di sini. Orang kalau pedak ni macam-macam dia cerita. No, tak ada dia cerita. Dah pedak ngaji,
Bukan? Itulah dia. Baik. Tapi kalau orang semangat mengaji, cukupkan makan di sana. Mak jangan risau lah mak. Itu jawapan dia. Tu orang ada semangat. Mak jangan risau. Sana makan sampai beruk pula kongsi makan dengan kami mak. Itu tanda dia semangat mengaji. Tapi kalau orang tak semangat mengaji, hak tadi ni cerita. Pagi-pagi kena angkat lori. Dia tambah no. Baik, habis cerita. Tu yang pertama, al-khauf dan ar-raja. Yang kedua apa dia? Siapa ingat? Tanya. Aduh, maksiatnya. Yang kedua apa dia? Zuhud. Seorang dia ingat. Mak malu. Budak dadi boleh ingat. Budak senawi lupa. Mak kena tukar kelas dah. Apa penyakit kena dah. Nombor 3. Nasib baik dia kabur balik. Sabar. Nombor 4. Syukur. Nombor 5. Ikhlas. Nombor 6. Dah. Nombor 6 apa? Tu dia tulis kat buku apa? Tawakal. Tu dua terang-terang. 7. Fakir ilallah. Nombor 8. Redha bil qada illah. Tu dua ada selenderang. Redha bil qada illah. Redha dengan takdir Allah. Nombor 9. Mahabbatullah. Ingat ni. 10. Musyahadatullah. Iaitu orang sentiasa ingat Allah dalam duduk, dalam berdiri, dalam berjalan dan di dalam tidur. Tidur lena sekalipun dia ingat Allah. Itu nama orang yang musyahadah. Anta'budallaha ka'annaka tara. Itulah ya darjah yang tertinggi dalam orang yang bertakwa kepada Allah, sentiasa ingat Allah. Semua perkara tu kalau nak diperolehi bukan dengan jalan belajar semata-mata, tetapi di samping belajar hendaklah terjun ke bidang sufi di bawah bimbingan guru mursyid. Kalau tidak boleh belajar je dah, tak sampai ke situ. Baik, habis. Ibaratnya orang dapat PhD lah. Cerdik dari mana pun tak masuk universiti, dia tak dapat PhD. Betul tak? Melainkan semata-mata anugerah. Ada juga orang tak masuk universiti tapi dapat PhD. Dapat anugerah daripada dapat anugerah dari Chancellor sebab dia hebat dalam mengarang buku teori-teori kenegaraan barangkali. Macam Sultan Brunei. Dia ada 17 PhD. Bila dia belajar? Berapa universiti dia masuk? Dia ada 17 PhD. Bila dia belajar? Satu PhD 7 tahun. Kalau 10 pun dah 70 tahun. Umur dia berapa dah? Ada 200 tahun. Baik. Begitulah juga dengan maqam orang yang musyahadah. Terkadang dia bukan seorang ulama yang alim pun, tapi dia dah menjadi orang pilihan Allah. Allah nanti menjadi habibnya, kekasih Allah. Bukan dengan jalan mujahadatun nafsi, tapi terus ditarik yang dinamakan jazbah. Ada orang melalui mujahadatun nafsi, dia kena masuk tadika, sekolah rendah, primary school, secondary school, bukan second hand school. Pondok ni second hand school.
Lepas tu dia kena pelik pula high school. Lepas tu dia kena pelik hi-fi, 40 hi-fi. Baru masuk matrikulasi. Baru masuk universiti, ambil diploma, ambil BA, ambil MA, lepas tu ambil PhD. Entah semua duduk pondok dapat PhD. Apa dia? Pondok Hujjatuddin, PhD juga. Pondok Hujjah Agama. Tu dia punya terjemah dia. PhD Baik, tu 10 sifat takwa Allah yang wajib dikenali, dipelajari dan diketahui serta dikenali dan diharungi. Bukan hanya belajar tahu ambil tahu je, tak. Tak boleh belajar ambil tahu je. Dia kena jalani dan mengharungi dia supaya dapat merasai. 10 sifat ni tak diperolehi dengan jalan belajar semata-mata. Belajar baru tahu definisi, baru tahu pengertian. Falsafahnya apa? Falsafah sabarnya apa? Falsafah takwanya apa? Falsafah musyahadahnya apa? Falsafah. Belum lagi rasaan di mata hati. Jadi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf bukan ilmu semata-mata diketahui, dipelajari dan diketahui, tidak. Tapi ilmu yang bangsa rasaan di mata hati. Yang ni kita tak boleh buat main. Yang ni kita kena bersungguh-sungguh. Ijhad wala taksal wala taku ghafila wa nadamatun uqbaliman yatakasalu. Sungguh-sungguh olehmu, jangan kamu malas. Kelak di hari kemudian kamu akan menyesal. Bila dia akan menyesal? Bila masuk kubur. Hidup kat dunia dia tak menyesal lagi. Dia tak menyesal lagi. Tapi dia mati besok. Mulanya bila dia menyesal? Bila mula roh keluar daripada jasad. Masing-masing menyedari dirinya sudah berpindah ke alam barzakh. Jadi dinamakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Baru dia sedar masa tu baru dia sedar. Belum tu dia tak sedar apa. Mati baru dia sedar. Baik, habis. Sambung tadi. Itu sifat mahmudah. Lawannya sifat apa? Sifat mazmumah, sifat terkeji. Dan wajib pula kita kena tahu 10 sifat terkeji. Sekurang-kurang 10 sifat mazmumah, sifat terkeji. Apa dia? Kita ulang. Yang pertama, jahil. Sifat pertama, sifat terkeji yang pertama, jahil. Jahil itulah yang paling besar dosanya. Lebih besar daripada orang tinggalkan solat. Jahil ni lebih besar daripada orang tinggalkan solat. Dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Musa, adakah engkau ketahui olehmu wahai Musa, apakah dosa lebih besar daripada zina? Tanya Nabi Musa, apa dia wahai Jibril? Orang yang tinggalkan solat. Orang tinggalkan solat lebih besar daripada dosa-dosa hapsung. Tapi ada lagi yang lebih besar daripada tinggalkan solat daripada jahil. Al-jahilu aqrabu ila syirki. Jahil itu mendekatkan diri kepada syirik. Dia rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin itu, rajin ini, ngaji malah tipu daya. Tipu daya paling nyata ni lah jahil. Orang yang rajin solat tapi jahil tauhid, baik lagi orang yang alim tauhid tapi malas solat. Pasal apa? Imam Ghazali kata lagu ni, buka kitab Minhajul Abidin.
Barangkali kalau syaitan datang dekat orang yang rajin solat tapi tak kenal Tuhan ni sebab jahil tak ngaji, berkata kepadanya, wahai fulan bin fulan, akulah malaikat Jibril datang nak bawa wahyu kepadamu untuk melantik engkau jadi Imam Mahdi Al-Muntazar. Dia tak nak tengok kau tu, pelik ni, possible ni. Ya kau? Dia mula jadi syok. Mulia juga lah aku no. Memang kau mulia, kata syaitan tadi. Engkau lah Al-Mahdi Al-Muntazar. Itu yang timbul Nabi palsu. Ini ramai-ramai. Pasal apa? Ramai semayang rajin, puasa rajin, tiba-tiba syaitan datang tak kena. Kenapa tak kena? Pasal tak mari tauhid. Tauhid kata apa? Mana ada Nabi selain daripada Nabi Muhammad? Selepas Nabi Muhammad dah ada dah. Tapi kalau orang tu alim, tak solat, barangkali kalau syaitan datang kat dia, akulah Jibril datang kepada kau nak lantik kau jadi Nabi. Apa dia kata? Celaka kau syaitan, ni aku tak kenal kau. Aku tahulah Nabi Muhammad tu Nabi terakhir. Mana ada Nabi lain dah. Mangang syaitan. Nampak? Dia masih ada akidah walaupun dia berdosa besar pasal tak solat. Tapi yang sekor lagi tak ada akidah dia. Pasal apa? Menolak Nabi Muhammad Nabi terakhir. Murtad syirik lah tu juga. Wallah ya zubillah. Pasal apa? Jahil. Datanglah dalam mimpi Tok Syekh apa tak tahulah. Dia kata Syekh Abdul Qadir Jalani datang ke aku. Dia cerita gini. Nak berubat kena gitu, nak berubat baca gini, berubat baca gini, berubat baca gini. Dia kata Syekh Abdul Qadir Jalani ajar. Tahjin mana dah tahu? Tahjin pakai toncit mana datang dah tu? Merupa macam Syekh. Hampa kenal ke Syekh Abdul Qadir Jalani? AK Jalani mu tak kenal? Kenal AK Jalani? Tak tahu kan? AK Jalani pun tak kenal, nak kenal Syekh Abdul Qadir Jalani. Besok satu orang hamba Allah nama Jalani nak datang bekerja lepas asar. Boleh ingatkan saya buat air sikit. Takkan saya lupa. Aku dah tua cepat lupa. Tolong buat air. Kok saya lupa. Nama kebetulan serupa pula. Tak apa. Mudah-mudahan dia tengok. Jadi nak cerita ya, teruknya jahil ni lebih teruk daripada orang yang tak solat. Jangan biarkan diri dalam jahil. Solat nampak, jahil nampak tak? Alim nampak tak? Tak ya. Alim pun tak nampak alim. Nampak kat mana? Nampak alim tak nampak, jahil pun tak nampak. Solat nampak? Solat nampak. Yang ni kita nak fatwa orang tu jahil, orang tu alim tak boleh. Cuma kita kena berbaik sangka. Barangkali dia lebih mengetahui daripada aku. Sudah. Tapi kalau dia solat, tak solat. Tu nampak. Jadi sifat mazmumah yang paling besar dosa ialah jahil. Itu nombor satu. Jahil apa tu? Jahil daripada mengenal Allah dan hukum Allah. Jahil matematik tak apa. Jahil ilmu fizik tak apa. Itu tak berdosa. Tapi kalau jahil tak mengenal Allah, tak mengenal hukum Allah, itu menghampiri syirik. Satu. Yang pertama, jahil. Yang kedua, syarhut ta'am, jahat makan. Makan tak kira ahli haram. Jaga. Makan ni bila dah terkena yang haram, itulah menyebabkan susahnya nak dapat ilmu dan susahnya nak jadi orang yang taat perintah Allah. Bila makan dah makan yang haram, susahnya nak dapat ilmu dan susah nak taat perintah Allah. Pasal jahat makan. Barangkali dah termakan yang haram, barangkali dia nak makan nipu di orang ke.
makan rasuah ke, makan riba ke. Tu makan haram. Syarhul ta'am. Yang ketiga, syarhul kalam, jahat perkataan, jahat bicara. Mulut tu kalau cakap kira nak ngumpat orang, tuhmah orang, adu domba orang, bagi orang gaduh. Tak ada lain lah, mulut tu kalau cakap, kan? Kalau tak bergaduh dia dengan orang tu, dia bagi orang bergaduh dengan orang. Bagi orang tu benci kau ni, bagi orang tu benci kau ni. Tu namanya apa? Adu domba. Orang Negeri Sembilan kata membawang. Betul? Membawang, betul? Ada satu restoran dekat Melaka saya jumpa. Lama dah. Namanya restoran membawang. Sedap tu. Ada bilik khas barangkali untuk membawang orang. Tu nombor berapa? 4. Nombor 5 6 lah. Nombor 4. Nombor 5. Nombor 5, hubbud dunia. Ulama tasawuf kata hubbud dunia ra'sul khati'ah. Cinta dunia itu kepala segala kejahatan. Kata setengah ulama tu hadis Nabi. Kata setengah ulama tu bukan hadis, tapi kata ulama. Mafhum dari perkataan Nabi. Kita serah pada Allah. Namun ianya fakta agama tak canggah. Memang cinta dunia itu merosakkan. Inna dunya mata'ul ghurur. Baik, hubbud dunia, kasih dunia. Kasih harta, kasih betina. Betina atau betina? Bukan perempuan. Gila betina. Lagi kasih pangkat, kasih pujian, kedudukan. Kalau orang beramal pula kasih kepada teringin nak jadi orang karamat. Kalau beramal pula teringin nak jadi bomoh. Tu kasih benda-benda kemegahan. Tu nama hubbud dunia. Kemudian nombor 7. 6 ke 7? 6 ke 7? 5. Tadi 4. 4. Tadi 4 ke ni 5. Nombor 6. Nombor 5. Nombor 5. Nombor 2 jahil. Syarhul ta'am. Syarhul kalam. Lepas tu hubbud dunia. Lepas tu bakhil. Bakhil, nak buat kebajikan ni bakhil. Kalau nak buat maksiat mudah je. Nak buat benda-benda makruh ke, nak buat benda-benda yang melarang-larang ni mudah benar duit dia. Senang nak buat benda larang. Tapi kalau nak sedekah RM1 tu, bukan kata terketar tangan, gigi-gigi dah cabut. RM1 jatuh. Terasa terketar, kepala nak macam nak putus yang nak buang RM1 dalam tabung. Siapa? Teku je. Tak siapa? Barangkali dia kurang yakin. Allah nak ganti 10 kali ganda kat dunia. Barangkali 800 hingga 1000 kali ganda di akhirat. Dia tak yakin itu. Derma ni kena yakin. Kau pejam mata kau bubuh nanti Allah Ta'ala bagi hak lain. Lagi banyak pada tu. 10 kali ganda Allah Ta'ala janji nak bagi. Tak percaya janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ni mak saya dulu pesan. Mak saya lah almarhumah. Dia pesan, kalau masuk masjid, mana-mana masjid, surau ke, mana-mana surau, jumpa tabung, jangan kedekut nak ulur duit. Bubuhlah sikit pun, RM1 ke, RM2 ke. Nanti rezekinya murah. Murah kat mana saya tak tahu, tapi dia meninggal dunia lepas solat duha. Murah sungguh rezeki. Ajal dia murah lepas solat meninggal. Kalau kita lepas tengok cerita hantu meninggal, apa cerita? Jadi hantu. Mati jadi hantu. Bakhil. Nabi kata
La yadkhulul jannah man bakhil. Tak masuk syurga orang bakhil. Jangan ajar tangan tu bakhil. Ya, mana-mana masjid masuk, jumpa tabung bubuh. Ya, tak nak buah RM1, buah RM100. Kira banyak. Tak nak buah RM100, buah RM1,000. Buah 10 sen jadi apa? Nak beli apa 10 sen? Tapi kalau tak ada, buah pilah 10 sen. Dia tak boleh langsung. Ini ada orang kata nak buah 10 sen malu, tak buah lah. Lagi teruk. Aku dia kalau nak derma tak boleh lah 10 sen. Kamu RM1,000. Masya Allah. Tunggu dapat banyak pun nak bagi RM1,000, mati dulu. Jadi apa? Bakhil nama dia. Tunggu kaya baru nak derma. Orang derma sampai kaya. Dia dah tunggu kaya baru nak derma. Salah tu. Kau menderma lah sampai jadi kaya. Pasal Allah janji. Tak kaya dunia, kaya akhirat. Kaya ni macam jadi kaya. Habis. Apa tadi? Bakhil. Yang keenam, hasad. Nama. Hasad tu hasad. Hasad tu hasad. Hasad ni busuk hati kepada orang Islam. Busuk hati kepada orang Islam. Tak payah tengok orang lebih pada dia. Kira nak pelekeh, nak berjatuh. Gu dia khianat. Dah hasad, khianat. Ada kerja gitu. Kerja orang Islam. Nak khianat sama orang Islam. Dengan orang kafir tak mau khianat. Macam orang pandai bomoh, nak berbomoh, nak sihir orang Islam juga. Kalau kau terror sangat bomoh, hebat sangat nak sihir orang. Nun pergi sihir Yahudi. Tak mau pula. Ingat tu. Ada orang lagu cukup banyak. Orang Melayu ni kepakaran lain tak ada. Yang dia ada kepakaran bomoh. Sihir orang, bagi sakit orang, bagi jatuh orang. Dengan kafir dia respect pula. Yang tok bomoh tu satu hal dia. Dah jadi bomoh pandai sangat nak menyihir orang. Kau menyihir lah orang kafir, tak berani pula. Pelik tu orang Islam juga. Tapi bukan semua lah. Namun banyak juga yang jenis pesen tu. Banyak pesen tu banyak. Mana-mana pun ada. Bukan kata Malaysia, itu dunia tu. Tambah orang Arab zaman lah ni, pun lagi teruk. Orang Arab, Nabi ada sebut dah, orang Arab satu zaman dia akan jatuh. Mundur orang Arab satu zaman. Mundur apa? Mundur iman. Mundur iman mereka. Sebab tertipu daya dengan dunia. Tengok ini orang Arab macam mana. Habis. Apa dia? Hasad. Nombor apa? 7. Tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan-angan. Tulul amal. Panjang angan-angan. Termasuk tulul amal ni melambatkan taubat. Tak apalah, mudah lagi. Nak pencen besok, aku pergi lah masjid. Kaya nanti, aku pergi lah masjid. Tunggu, tangguh. Tu kata tulul amal. Dia sangka umur ni panjang. Suka tangguh buat kerja amal. Pasal apa? Duk rasa umur panjang. Duk rasa umur panjang tu nama tulul amal, panjang angan-angan. Walaupun niat dia baik nak taubat, tapi duk melambat-lambatkan tu jadi tak baik balik. Sebaik-baik orang yang berbuat maksiat ialah orang yang bertaubat dari maksiat. Allah Ta'ala sebut dalam sebuah hadis kudusi, khabarkan olehmu ya Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya aku terlebih dahulu memberi salam kepada orang yang ingin bertaubat. Orang yang ingin bertaubat. Tapi kalau orang itu ingin tapi lambat lagi, itu Allah benci. Itu namanya abdun ghairi aklin. Abdun ghairi aklin. Hamba yang tak ada akal. Abdun bi ghairi aklin. Abdun bi ghairi aklin.
hamba dengan tiada akal. Dalam kitab Hikam dia kata abidun bi ghairi aqli, ahli ibadah yang tak pakai akal, suka melambat taubat. Jangan ada lambat-lambat. Pasal apa? Pasal ajal bukan duduk di tangan kita. Ajal ni tak sat lagi mati. Tak sat lagi mati, tak tahu. Kita menatu aja kita. Baik, habis. Kemudian tadi apa? Tulul amal. Nombor apa? Nombor 8. Nombor 8, su'uzon bin nas. Jahat sangka dengan manusia. Wa su'uzon billah, dan jahat sangka dengan Allah. Jahat sangka dengan manusia, jahat sangka dengan Allah. Dia pandang orang ni semua ni bodoh pada dia. Dia seorang pandai. Dia pandang orang ni semua salah, dia seorang yang baik, tak salah. Dia pandang orang alim tu alah. Dia pandang orang jahil, dia tu jahil macam mana tahu. Dia pandang orang tua, orang nama dia tua tapi bodoh bangang, jahil. Mayang dak apa dak, orang pom-pom dengan tu. Dia pandang orang muda pula, orang muda apa erti? Dia pandang orang miskin, itulah jahat sangat tu miskin. Dia pandang orang kaya pula, makan rasuah kali. Jahat sangka semua dia. Ala su'uzon binas, jahat sangka dengan manusia. Sifat mazmumah. Sangkaan saja, tapi berdosa besar. Su'uzon binas billah lah. Su'uzon billah, jahat sangka dengan Allah. Merasa Allah tak ampun dosa dia sebab dosanya sangat banyak. Yang ni boleh bawa pada syirik. Ya. Sejahat-jahat buruk sangka ialah buruk sangka terhadap Allah dengan merasakan atau dengan menyangka Allah tak ampun dosanya. Aku ni tak ada harapan dah jadi baik. Alang-alang ceduk pakai biar sampai ke pakalengan. Alang-alang nak buat jahat, biarlah masuk neraka jahanam. Pandai dia punya bantu dia. Dia jadi macam apa? Bal'am bin Ba'mur. Bal'am bin Ba'mur tak kala dia nak doa pada Allah agar jangan sampai Nabi Musa masuk Kan'an. Dia dah 2 tahun bukit nak doa. Orang kat bawah semua dah tengok gini Bal'am nak doa. Tiba-tiba lidah dia terkeluar. Yang depan ni belakang, yang belakang ni ke depan. Lawa. Anjing lagi lawa. Masa itulah dia terasa, barangkali aku ni orang yang celaka. Pasal apa? Tiba-tiba lidah aku terbelit. Aku ni dah celaka barangkali. Masa tu dia kata apa? Alang-alang celup berkasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang nak buat jahat biar masuk neraka terus lah. Tu maksud dia. Dia pun angkatkan doa. Dia nak sebut apa? Dia nak sebut, ya Allah, jangan izin Nabi Musa dan tenteranya masuk Kan'an. Tapi dia tersebut, ya Allah, celakalah Fir'aun. Kata setengah ahli tafsir, ya, sebab dia ni doa tiada makbul, celaka sungguh Fir'aun, mati dalam laut. Berkat juga. Jadi juga doa dia tu. Untuk kata setengah ulama tafsir. Baik. Itu nombor apa? Nombor berapa? 9. 8. Nombor 9 Sekarang nombor 9. Nombor 8. Nombor 8 ni banyak riak. Nombor 8 ni riak. Nombor 9 sum'ah. Nombor 10 ujub. Nombor 11 takabur. 11 tu cukup lah. Kurang-kurangnya 11. Kurang-kurangnya 10. Lebih tu lagi boleh. Sebenarnya sifat hati ni, dosa ni banyak. Dosa hati ni banyak. Tu sekurang-kurang ataupun paling sedikit sifat mazmumah yang wajib kita tahu. Yang wajib kita hilangkan dari hati kita. Yang paling pentingnya apa dia? Jahil.
Jangan sampai kita tak kena Allah dan tak kena hukum Allah. Paling jahat jahilnya jahil tauhid. Paling jahat jahil ialah jahil tauhid. Oi, fiqh alim, nahwu sorok alim, lagi apa lagi? Mantik balaghah semua alim, tapi tauhid jahil. Jahil macam mana? Dia kata Allah duduk atas arasy. Jahil dia tu. Dia kata Allah bertangan, Allah pun ada muka, dia kata. Tu jahil dia tu. Allah turun setiap sepertiga malam di langit bumi, di langit bumi. Turun macam mana? Turun macam kita turun tangga. Jahil dia tu. Allah di dalam hati kamu. Mana tahu Allah masuk dalam hati kamu. Jahil dia tu. Tu dia. Tanda-tanda jahil. Baik, habis. Jadi kita wajib tahu 3 proses untuk mengeluarkan sifat mazmumah tadi yang dinamakan takhalli. Kemudian kita wajib pula tahu proses mengosongkan hati daripada ingat selain kepada Allah, yang dinamakan tahalli. Dan wajib pula kita tahu cara nak memasukkan sifat mahmudah ke dalam hati, namanya tajalli. Maka wajib kita tahu 3 proses itu: takhalli, tahalli, tajalli. Apa takhalli? Mengeluarkan sifat-sifat terkeji dari dalam hati. Tahalli, mengosongkan hati dari ingatan selain dari Allah. Apa dah tajalli? Memasukkan sifat-sifat mahmudah dalam hati. Semuanya itu perlu kepada ilmu dan mujahadatun nafsi di bawah tarbiyah guru. Kalau tidak ada tarbiyah guru, barangkali terbelajar dan terikut dengan syaitan. A'udzubillah. Jalan kerohanian ni perlu kepada mursyid. Sebab dia nak membimbing kita di alam roh, alam ghaib, alam yang kita tak nampak. Baik, habis. Kemudian kita sambung di bawah dia. Menjadi manusia yang paling kaya kerana merasa cukup dengan apa yang ada. Orang yang sudah banyak harta tetapi masih inginkan lagi adalah fuqara yang hina. Bukan fuqara tu ada kurungan, kurungan tu tak ada. Buang kurungan, dia buang kurungan buat apa ada. Dia tertambah tu, tangan dia tertambah. Dia kata orang yang sudah banyak harta tetapi masih inginkan lagi adalah fuqara yang hina, yakni orang fakir yang hina. Duit banyak lah, dah berbilion lah duit, tapi masih tamak nak lagi. Itu namanya orang miskin yang hina. Baik, habis. 3 sifat itu menunjukkan yang pertama, tawakal itu berkait rapat dengan akidah. Tawakal ni berkait rapat dengan akidah, kata dia. Apa dia? Akidah menyatakan kepercayaan kepada Allah. Tawakal menimbulkan perasaan berpegang teguh dengan Allah. Kita percaya takdir Allah. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Percaya kepada takdir yang baik dan yang jahat itu hakikatnya daripada Allah. Percaya tak? Percaya. Percaya saja tapi tak ada tawakal, jadi pasif. Dia kena ada kepercayaan untuk menjadi seorang tu mukmin, dan dia kena ada tawakal untuk jadikan seorang tu muttaqin. Mukmin lagi muttaqin. Ada kepercayaan tapi tidak ada tawakal. Mukmin juga tapi asi, berdosa. Ada kepercayaan dan ada tawakal, baru jadi mukmin lagi muttaqin. Baik. Yang kedua, takwa juga berkait rapat dengan akidah. Akidah menyatakan hanya Allah Tuhan yang disembah. Takwa pula ialah ketimbulan di mata hati. Tok guru saya disebut idrak di mata hati.
ketimbulan di mata hati sifat-sifat mahmudah hasil dari akidah dan amal dengan ikhlas. Jadi sifat mahmudah ni tak akan dapat tanpa akidah dan amal yang ikhlas. Ada orang ada akidah tapi tiada amal dan tiada ikhlas. Ada orang ada akidah, ada amal dan ada ikhlas. Itu baru nama orang yang bertakwa. Kalau akidah pun dah ada amal, amal tu sia-sia. Ada amal, tiada ikhlas, tiada akidah, amal tu sia-sia. Baik, yang ketiga, redha dengan takdir Allah juga berkait rapat dengan akidah. Akidah menyatakan kepercayaan qada dan qadar. Redha dengan takdir menimbulkan sifat zuhud, sabar, syukur, redha, mahabbah dan lain-lain. Baik, habis. Ini bermakna ilmu tauhid dan tasawuf itu berkait rapat. Pepatah mengatakan tauhid mendahului, tasawuf menyusuli. Eja tasawuf tu tak kena tu, bukan tasin. Tasad wawfa. Tasad wawfa. Tasawufun. Bunyinya tasawufun. Bukan tasawuf. Tasawuf tu cakap kita. Tasawuf. Ada setengah ulama dia kata tasawuf tu maknanya daripada kalimah huruf-huruf ejaan tasawuf itu sendiri. Ta makna takwa, sad makna sabar, waw makna wara, fa makna fakir ilallah. Tu kata setengah ulama. Tasawuf ni ada lebih 2000 pengertiannya. Seperti yang disebutkan dalam kitab Minhajul Talibin, syarah bagi kitab Minhajul Abidin, kitab Sirajul Talibin, syarah bagi kitab Minhajul Abidin. Baik, habis. Bergantung perjalanan menuju Allah dengan semata-mata mempelajari ilmu tauhid tanpa menghalusi tasawuf. Ayat ni nak kena betul sebut dia, tidak tak faham. Tergantung itu, tergantung perjalanan menuju Allah. Yang ni maknanya tak tercapai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Tergantung perjalanan menuju Allah, maksudnya itu ialah tidak tercapai untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan semata-mata, yakni jika dengan semata-mata, tambah sikit, jika dengan semata-mata mempelajari ilmu tauhid tanpa menghalusi tasawuf. Tu pun busat tu bukan sin. Tasawuf wafa. Kita ni banyak salah ejaan. Baik, jadi maknanya kita ni nak jadi orang yang kenal Allah bukan dengan belajar saja. Dia kena menghalusi perjalanan jalan-jalan kesufian. Lalu kita sebut tu ya, lalu kita sebut. Pasal apa? Supaya kita ni jangan terlupa. Macam hari Jumaat dah, Tok Khatib dia akan sebut setiap kali Jumaat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ada tak orang dengar orang tahu kan? Tiap minggu sebut tu. Tidak lain ke? Ada tak orang sebut? Kok ada orang bangun. Pak Imam dia sebut tu tiap minggu, tak ada lain ke? Bodoh tu ada orang sebut lagu tu. Betul lah. Orang pun dengar takwa menentang apa? Apa makna takwa? Dia sebut tiap minggu tu pasal apa? Yang pertama ni, dia adalah rukun khutbah.
tak sebut pesanan takwa, tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Kalau dah baca khutbah habis khutbah dah turun dalam solat, tiba-tiba baru teringat tak sebut pesanan takwa Allah, tak boleh buat Jumaat. Kena naik balik atas mimbar, baca khutbah lagi sekali, kemudian baru turun buat Jumaat. Jangan tidur. Tegak kawan sebelah tidur. Ini bukan time tidur. Tidur pukul 12, ini pukul 8 sengat, pukul 9 hari. Sana pukul 12 melompat faham? Jadi sebab apa dia baca takwa banyak kali setiap minggu? Pasal tu rukun. Satu. Yang kedua, supaya orang jangan terlupa takwa itu wajib. Begitulah kita pun selalu sebut terjun ke bidang sufi, terjun ke bidang sufi, supaya yang pertamanya saya tak lupa. Maklumlah dah tua-tua ni rajin lupa. Jadi saya memperingatkan diri saya. Duk cakap pandai ni tak masuk neraka pun tak tu, wal-ayazubillah, tak jauh dengan Allah. Jadi saya memperingatkan diri saya. Tuan-tuan ni lebih baik pada saya tak tahu. Pokok tuan-tuan masuk syurga, tolong tarik saya masuk syurga sekali. No, mana tahu cakap banyak buat dak masuk neraka dulu, kau dengar duk main. Batu yang sebut banyak kali, takut saya yang terlupa. Baik, habis. Sambung tadi. Terhalang juga perjalanan menuju mengenal Allah tanpa ilmu fiqh yang benar. Kena mengaji juga ilmu fiqh, jangan menjadi tauhid saja. Menjadi tauhid tak menjadi fiqh saja juga. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ya. Tauhid, tasawuf, fiqh. Itu amat penting. Tauhid itu paling penting. Innallaha lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama daripada tauhid. Jadi tauhid ni kena penting, kena belajar betul-betul. Ya, ni hafal kita Aqidatul Mukminin. Pasal bahasa dia mudah, nak suruh hafal durus amin memang tak hafal. Payah. Ni baca kita ni hafal tu, hafal poin-poin dia. Untuk menjadi al-muwahhidu, apa dia al-muwahhidu? Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, itu namanya al-muwahhidu. Isim fa'il. Isim fa'il tu al-muwahhidu, maknanya orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Bukanlah dengan semata-mata mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid hanya teori mengenai Allah. Ia perlu mengamalkan syariat dengan cermat, yakni tarekat, di samping tidak mensyirikkan Allah. Tengok dia bokah. Patutnya kaf tu mensyirikkan. Min nun syin ya, min nun syin ra ya kaf. Mensyirik, bukan qaf ya. Dia rajin bokah sungguh. Jika dikehendaki oleh Allah, yakni jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, orang yang beramal dengan amal-amal syariat dan tarekat tadi, maka terbukalah pintu-pintu ma'rifatullah. Tarekat itu pula perlu kepada bimbingan guru yang mursyid. Baik, guru mursyid ni dah banyak kali dah kita cerita. Dengan cerita lagi dah orang jemu dengar. Semata-mata dengan mempelajari ilmu tauhid tanpa tarekat, ini mengamalkan syariat dengan cermat di bawah bimbingan guru mursyid, itu makna tarekat. Kalau orang tanya tarekat ni nak tanpa Maggi ke, sate kambing ke? Tarekat ni mengamalkan syariat dengan cermat di bawah bimbingan guru mursyid. Itu maksud kata tarekat. Tu dah tulis kat buku dah. Itu makna tarekat.
mengamalkan syariat dengan cermat di bawah bimbingan guru mursyid. Adalah umpama orang yang mempelajari dia kata semata-mata dengan mempelajari ilmu tauhid tanpa tarekat ni adalah umpama orang yang mempelajari teori tukang rumah tapi tidak bertukang, maka ia tidak dinamakan tukang rumah. Begitulah perumpamaannya. Belajar ilmu tauhid tetapi tak mentauhidkan Tuhan. Kiblatnya Yahudi, kiblatnya Nasara, kiblatnya Barat, kiblatnya Red. Bukan Quran dan hadis. Maka jadilah orang tu walaupun mahir ilmu tauhid tak dinamakan al-muwahhidu sebab dia berkiblat kepada kafir. Wal'iyadzubillah. Baik, kita akan masuk bahagian kelima, pengertian tauhid. InsyaAllah kita sambung minggu akan datang. Ila akhirih wallahu a'lam. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.